Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1264. Antara paparan utama. Kononnya kempen bersih tapi penuh kebencian. PN didakwa amal budaya politik wang. DAP sokong Anwar tanpa syarat. Tak malukah menuntut peruntukan yang dahulu kalian nafikan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jelas Pengerusi Peringatan Nasional Tan Sri Mahyidin Mak Yassin masih menyimpan dendam kesumat dan kebencian yang melampau terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga sanggup dengan angkuh menolak cadangan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Terkini mengulas mengenai pelantikan menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, Mahyadin mendakwa Anwar telah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajanya semasa kempen pilihan raya apabila melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah dipanggil membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Kabinet kleptokrat yang tertubuh atas penipuan terhadap mandat rakyat ini tidak mempunyai sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara, ujarnya dalam satu kenyataan. Jika Mahyadin menganggap kerajaan perpaduan yang diteraju Anwar tiada keabsahan walaupun dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, adakah kerajaan tebuk atap beliau sebelum ini mempunyai legitimasi? Naib Presiden Keadilan Datuk Seri Amiruddin Syari menyelar Mahyadin yang berkempen di atas platform bersih dan stabil sedangkan pengalaman peribadinya dengan bekas Perdana Menteri itu membuktikan sebaliknya. Menurut Amiruddin, 3 hari sebelum langkah Sheraton, beliau bertemu Mahyadin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Apa cadangan dia kepada saya pada ketika itu? Ini yang kata mengaku orang bersih, mengaku orang yang tidak mahu alamatkan rasuah. Nasihat dia kepada saya pada ketika itu, Amir, kamu dapatkan, kamu cari wakil-wakil rakyat amanah, wakil-wakil rakyat keadilan. Bayar mereka tiap-tiap bulan 10,000. Bagi jawatan GLC. Untuk apa? Untuk khianati dan jatuhkan negeri Selangor. Saya balik, saya fikir balik. Saya bukan dilahirkan ibu saya untuk jadi seorang pengkhianat. Saya tak buat dan saya tak laksanakan. Dan kita tolak politik seperti ini. Tegasnya. Amiruddin berkata apa yang berlaku adalah scheme of things Mahyadin. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah di Kulim untuk calon Parlimen Padang Serai Dr. Sofi Razak. Sementara Mahyadin terus-menerus mencanang kebencian, Pakatan Harapan pula mengumpul rakan yang tidak disangka-sangka. Bekas Setiausaha Majlis Syura PAS Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali turut membidas kempen bersih Mahyadin. Kenapa kita berkempen atas nama bersih tetapi mahu dibina kerajaan secara tidak bersih dengan usaha mencuri ahli parlimen daripada parti tanpa persetujuan parti dan ketua parti? Tidakkah Akta Anti Lompat Parti kita semua persetujui untuk membendung gejala lompat parti dalam membentuk kerajaan? Bidasnya dalam satu kenyataan pada Isnin 5 Disember. Beliau berkata jika berjaya dibentuk kerajaan sebegini, ia bukannya kerajaan yang stabil. Ia hanya akan mengulangi ketidakstabilan kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini dengan angka ahli parlimen 73 Perikatan Nasional, 23 GPS, 6 GRS dengan 10 ahli parlimen BN. Jumlahnya cukup 112, ujarnya. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong bertindak penuh bijaksana menyarankan kerajaan perpaduan yang menggabungkan semua pihak yang sememangnya tidak boleh membentuk kerajaan secara bersendiri. Tapi malang, Yang di-Pertuan Agong pula dituduh sebagai pengadil yang menambah masa kecederaan. Tempelaknya merujuk kepada tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 27 November 2022 di Harakah Delhi.
Tanpa rasa malu dan segan masih didendangkan, kita sudah boleh menubuhkan kerajaan, sedang GPS dan GRS sendiri secara jelas telah menyokong membentuk kerajaan perpaduan dengan bilangan ahli parlimen ialah PH82, BN30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, PBM 1, KDM 1 dan 2 bebas menjadikan total semua 148 iaitu 2/3 majoriti. Jika mahu masih dicuri 10 ahli parlimen BN pun, masih ada angka 138, tegas beliau. Khairuddin menyeru supaya pemimpin Perikatan Nasional berhenti mencipta persepsi dan terima hakikat serta bergerak ke hadapan. Justru kabinet siapakah yang hakikatnya paling mengecewakan dalam sejarah negara, yang gagal dalam setiap sudut sehingga rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan. Itulah dia kabinet kakistokrat yang tertubuh atas rompakan terhadap mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang kini cuba diulang oleh Mahyadin pasca pilihan raya umum ke-15. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi rakyat negara ini daripada seorang yang rakus ingin berkuasa, walau dengan apa cara sekalipun waima mengkhianati mandat rakyat dan membelakangi titah yang di-Pertuan Agong. Belum pun isu berhubung tersebar 3 klip video TikTok amaran rusuhan 13 Mei berbayar diambil tindakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbul pula dakwaan baharu terkait ganjaran kewangan untuk pengundi. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Fazil menggesa Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyiasat Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berhubung kenyataan beliau yang dipercayai ada kaitan dengan politik wang. Fahmi berkata kenyataan Muhammad Sanusi dalam ceramahnya di Parlimen Padang Serai itu seolah-olah memberi bayangan pengundi pada pilihan raya umum ke-15 lalu diberi ganjaran atas undi mereka. Duit ya, RM50, RM100 dan sebagainya, sama ada di mask ataupun cuba diselindungi sebagai dana untuk balik mengundi, tapi ia berulang dalam konteks PRK Padang Serai. Saya percaya kenyataan beliau ini sangat bahaya, wajar disiasat oleh pihak Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya, kerana yang saya risaukan ialah politik wang semakin menjadi-jadi dan seakan-akan dihalalkan dengan terma ataupun takrif. Tapi kita tahu sebenarnya ia adalah bentuk sogokan supaya pengundi memilih satu-satu parti. Jadi saya mohon pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera menyiasat kenyataan beliau, kata beliau melalui video di Twitternya. Ketika berucap pada ceramah Jelajah Perikatan Nasional Padang Serai baru-baru ini, Muhammad Sanusi dilihat berang dengan sikap segelintir penyokong parti tersebut yang menuntut balasan kerana pulang mengundi. Dalam ceramah kempen menyokong calon Perikatan Nasional Datuk Azman Nasruddin yang dirakam dan dimaknai ke TikTok, pengerusi PN Kedah itu berkata, segelintir pengundi merungut dalam talian tidak mendapat allowance mengundi. Beliau menghamburkan kemarahan beliau kepada ahli dan penyokong PAS serta membandingkan sikap mereka dengan penyokong Pakatan Harapan. Kata Muhammad Sanusi, penyokong Pakatan Harapan yang tinggal sejauh Australia dan Amerika Syarikat sanggup pulang mengundi dengan kos ditanggung sendiri. Antara lain beliau berkata, pengundi PH tidak pernah minta walaupun sekupang, sanggup berhabis puluhan ribu ringgit untuk pulang dari luar negara. Jadi undi kita penting. Jangan dok kira duit minyak 50, 100, 200, tak usah dok kira. Tuan-tuan sekalian, yang lawan kita balik pada Taiwan, balik pada China, balik pada Singapura, balik pada Amerika, balik pada Australia. Duit tambang sekupang pun tak minta. Dia undi Pakatan Harapan, dia jahanamkan kita. Hampa RM50. Riau kata, minta kata, lawan, buat video, tunjuk ke orang. Wah, malu. Ni nama apa? Lamat siang perjuangan. Seratus pun berkira. Lamat siang kata orang nak main menjajah tanah kita. 50 pun berkira. Kawan tu balik habis puluh ribu. Sekupang dia tak minta. Pasal dia tahu penting tanah ini untuk dikuasai. Kita bodoh. No, Liga Wakil Rakyat minta 50. Tak bagi, tak mau balik lah. Hang bodoh. Negeri ni orang dah ambil dah.
Nu balik pada Australia. Satu family 40,000 dia habis. Dia undi Pakatan Harapan. Bukan dia duduk sini, dia duduk Australia. Tak berkira pun. Dia tak ada buat video apa Ni tak lagu kita ni. Patutlah kita kena jajah teruk. Patutlah kemenangan kita dirampas begitu saja. Pasal kita ni bangsa berkira. Tak hidup masing. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu berkata perbuatan menuntut bayaran itu amat memalukan kerana penyokong parti lawan khususnya Pakatan Harapan tidak pernah meminta duit walaupun pulang dari luar negara. Selain memarahi penyokongnya kerana berkira dengan wang bayaran RM50 dan RM100, beliau juga menghamburkan kata-kata yang berbaur hasutan seolah-olah dengan mengundi Pakatan Harapan, negara ini dan tanah ini akan diambil oleh orang lain. Pilihan Raya Parlimen Padang Serai akan diadakan pada 7 Disember 2022. Oleh kerana pihak yang pulang dengan perbelanjaan sendiri itu mengundi, bermakna mereka adalah warga negara Malaysia. Bagaimana boleh warga negara menjajah negaranya sendiri? Hujah ini sukar diterima akal. Memang sudah koyak Menteri Besar ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Siufuk menegaskan mesyuarat pertama jawatan kuasa tertinggi pusat CEC dan ahli parlimen pada 11 November membuat keputusan memberi mandat kepada beliau menyokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tanpa syarat. Jadi dengan mandat tersebut pada 22 hari bulan November sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim berangkat untuk pergi ke Istana Negara, saya berada di pejabat beliau di Bukit Gasing pada tengah hari tersebut dan dia menerima panggilan telefon daripada Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pukul 4.30 petang. Sebelum beliau pergi ke Istana Negara, saya telah pun menyatakan komitmen saya bagi pihak DAP, iaitu ahli-ahli Parlimen DAP akan menyokong beliau sebagai Perdana Menteri tanpa apa-apa syarat. Itu mandat dan keputusan yang dibuat oleh semua ahli parlimen dan CEC. 22 November beliau menghadap Agong dan bersetuju bentuk kerajaan perpaduan. Pada 24 November, Anwar angkat sumpah, katanya dalam sidang media. DAP berkata jika Pakatan Harapan berdepan kebuntuan membentuk kerajaan kerana tidak mendapat majoriti di parlimen, parti itu bersedia berkorban demi negara. Justru, isu kurangnya wakil rakyat DAP diberi jawatan menteri walaupun mempunyai jumlah ahli parlimen kedua terbanyak di Dewan Rakyat tidak timbul sama sekali berdasarkan mesyuarat CEC, DAP dan ahli-ahli parlimen yang menang pilihan raya umum ke-15 itu. Menurut beliau, selepas Anwar mengangkat sumpah, beliau memanggil satu lagi mesyuarat CEC dan ahli parlimen DAP. Mesyuarat kedua itu membincangkan apakah DAP akan menerima lantikan kabinet dalam kerajaan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dalam mesyuarat tersebut, saya telah melontarkan persoalan kepada semua ahli CEC dan ahli parlimen DAP. Soalan yang pertama ialah, sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. The next question yang kita perlu tanya ialah, adakah DAP mahu bersama-sama terlibat dalam kerajaan ini, yakni bersekali dalam ataupun menganggotai Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Again, the decision, keputusan pada malam itu ialah ya. Semua yang hadir secara sebulat suara mengatakan bahawa ahli parlimen DAP dan parti DAP akan menyertai kerajaan perpaduan yang didukung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kita tak meletakkan apa-apa syarat sekali lagi. Jadi ada 4 ahli parlimen DAP telah dipilih sertai Kabinet Anwar. Penyertaan DAP dalam kerajaan perpaduan ini hanya ada satu objektif, iaitu mendukung kepimpinan Datuk Seri Anwar untuk menjayakan kerajaan perpaduan ini. Maknanya kalau Anwar berjaya, maka kerajaan berjaya dan Malaysia akan berjaya. Itu sahaja objektif yang ada pada kita. Kita akan membuat segala yang kita boleh dan berusaha bersungguh-sungguh menyokong kepimpinan beliau dan membuktikan DAP ikhlas dalam membentuk kerajaan perpaduan, tegasnya.
Anthony Locke berkata portfolio diberikan kepada DAP iaitu Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kerajaan Tempatan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Sumber Manusia adalah penting dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Anwar kerana memberikan kepercayaan kepada mereka menganggotai kabinet beliau. Penjelasan Anthony Locke itu dibuat dipercayai untuk menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh pengurusi DAP Pulau Pinang Chow Koon Yeow yang mempersoalkan bilangan menteri daripada DAP sedangkan parti yang kurang ahli parlimen berbanding parti itu mendapat lantikan menteri yang lebih ramai. Koon Yeow dipercayai merujuk kepada UMNO yang mendapat 6 portfolio. Cubalah belapan dada dan jangan dilihat berebut jawatan. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan juga menyentuh mengenai isu yang berkaitan. Beliau berkata pelantikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri bukan berunsurkan kepentingan politik tetapi dibuat dengan mengambil kira kedudukannya dalam hierarki parti demi kestabilan. Tidak pernah satu kabinet pun yang tidak menerima kritikan. Berapa banyak kali kita melihat ada satu perkara yang 100% sempurna. Mesti ada pihak yang tidak bersetuju di sana sini. Jika kita memberikan kepada orang lain selain Presiden, kestabilan itu agak tercabar. Kestabilan pertama dalam UMNO dan kedua dalam kerajaan perpaduan itu sendiri. Oleh itu, kita ingin kestabilan dan mengikut hierarki parti satu perkara yang sesuai dibuat pada saat ini, katanya di petik bernama. Menurut beliau, pihaknya menerima maklum balas positif daripada peringkat akar umbi parti. Kita sedar kita hanya ada 30 kerusi dan 6 wakil pada pandangan kita. Alhamdulillah, walaupun kita meminta lebih, tegas Ahmad. Justru sewajarnya pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan tidak membuat kenyataan kurang cerdik walaupun Pakatan Harapan mengamalkan kebebasan bersuara. Inilah masanya pemimpin menunjukkan semangat untuk berkorban demi negara, bukan untuk jawatan. Ketua Penerangan PAS Pusat Khairil Nizam Khairuddin berkata Perikatan Nasional akan menjadi pembangkang konstruktif, kolaboratif, bertanggungjawab dan setia. Khairil Nizam yang memenangi kerusi Parlimen Jerantut pada pilihan raya umum ke-15 lalu berkata janji tersebut akan ditunaikan melalui perbahasan yang lebih efektif, membina, membangun polisi-polisi yang menguntungkan rakyat dan mestilah jujur dalam tanggungjawab sebagai suara rakyat. Baguslah jika ahli Parlimen Perikatan Nasional berjanji tidak akan menjadi pasu bunga atau halimunan. Beliau juga menuntut agar mendapat peruntukan yang sama dengan wakil rakyat kerajaan. Dalam perbahasan Dewan Negara sebelum ini, PN ada kemukakan hujah sekiranya kita ingin mewujudkan kerjasama yang baik di antara kerajaan dan pembangkang. Perkara asas yang perlu diutamakan ialah pemberian peruntukan ahli parlimen mestilah sama rata secara keseluruhannya. Perkara ini juga termaktub di dalam manifesto Pakatan Harapan yang kini menerajui kerajaan campuran, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau melihat hubungan simbiotik antara pembangkang dan kerajaan perlu dilaksanakan dengan telus tanpa syarat seperti yang diamalkan ketika pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Keluarga Malaysia. Kita semua mengimpikan kerajaan yang tidak mengungkit dendam dan sengketa lama tetapi terus fokus dalam agenda membantu rakyat menebani kemelut ekonomi dan sosial yang semakin membimbangkan, tegasnya. Kelakarnya, wakil rakyat ini menuntut apa yang tidak dilakukan oleh partinya ketika berkuasa dahulu. Seorang aktivis, Rosli Yusof, membidas kenyataan Khairil Nizam itu. Menurut beliau, selepas langkah syaratan Kerajaan Perikatan Nasional yang ditubuhkan tidak memberi layanan yang sama kepada pembangkang. Beliau membangkitkan kebejatan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional yang kononnya mengamalkan hubungan simbiotik antara kerajaan dan pembangkang. Sajalah nak cerita, sebaik saja PAS rampas kerajaan pada tahun 2020, semua peruntukan ahli parlimen yang tiba-tiba jadi pembangkang telah disekat serta-merta. Bantuan kewangan yang sekolah mohon dan telah diluluskan disekat. Gaji untuk staf pusat khidmat ditamatkan. Bantuan bakul makanan kerajaan ketika PKP dinafikan untuk wakil rakyat pembangkang. Terpaksa mencari duit sendiri untuk beli bakul makanan agar rakyat dari kalangan bukan penyokong parti depa dapat makanan ketika PKP, ujar Rosli. Beliau juga menempelak Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu yang tidak membantu rakyat miskin sehinggakan ahli Parlimen Pakatan Harapan terpaksa mencari dana sendiri untuk membantu mereka. Ikhtiar sedaya upaya cari dana untuk beli laptop lebih 600 biji untuk anak-anak orang miskin dapat terus belajar, katanya. Justru Rosli mengingatkan Kerajaan Perpaduan penderitaan rakyat yang menyokong Pakatan Harapan ketika itu. Harap PM10 sedarlah bagaimana kita diseksa oleh PAS masa mereka jadi kerajaan, tegasnya. Antara yang terseksa ialah ahli Parlimen Bukit Mertajam Stephen Chi Kiong yang menghadiahkan sebuah motosikal kepada seorang pemuda rider Food Panda.
Sikap prihatin Steven telah dibalas dengan tomahan menasihati masyarakat Islam supaya berhati-hati menerima bantuan daripada membalik Kristian. Hanya setelah dimeterai Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik di antara Kerajaan Persekutuan di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Pakatan Harapan, peruntukan sama rata diberikan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Justru melihat kepada sikap Kerajaan Perikatan Nasional dahulu, adalah lebih baik jika Kerajaan Perpaduan menyalurkan peruntukan itu kepada penyelaras Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang dilantik oleh kerajaan untuk menguruskan dana itu bagi memastikan ia sampai kepada sasaran, bukan hanya diberi kepada pengikut Bersatu, PAS dan Gerakan sahaja. Maaf cakap, setelah episod TikTok berbayar yang mengandungi fitnah terhadap Pakatan Harapan terbongkar, sukar dipercayai hubungan simbiotik Perikatan Nasional yang disebut oleh Khairi Nizam itu mempunyai apa-apa nilai kemanusiaan. Jauh sekali akan wujud kejujuran dan ketelusan. Cakap tak serupa bikin. Ingat, rakyat terus memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.